أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan daripadanya. Seterusnya salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Mustafa yang ada bersama kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kehadiran beliau perhimpunan kita ini lebih barakah insyaAllah. Amin. Baik. Bismillah. Qal ma yahrum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله لا أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المصلي الحبيب أحمد بن عمر الشاذلي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبأسراره وبأسراركم في الدارين آمين. ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بالحيض والنفاس 11 شيئا: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن بكتب القراءة والصوم والطلاق والمرور في المسجد عند الخوف تلميذ والاستمناء بما بين السرات والركبة والطهارة بالنية تعابد. قال ما يحرم بالحيض والنفاس. Baik. Jadi kita sambung pengajian kita. Iaitu pada malam ini tajuk tentang perkara-perkara yang haram. Perkara yang haram bagi atas perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Sebelum ni pengarang membicarakan tentang qadar, ya, qadar zaman, ya, masa haid dan nifas, ya. Jadi haid paling sedikit setitik 2, ya, maksudnya sekali keluar sahaja. Kalau pertengahan ataupun kebiasaan haid tu datang 40 hari, sebulan lebih, itu kebiasaan wanita. Jadi berpantang lebih kurang sebulan lebih, lepas tu habis pantangnya. Baik, dan ada juga nifas paling lama, ya, paling lama 60 hari paling lama nifas keluar. Berpantang selama 2 bulan. Di sini sebut 40 hari, 60 hari dengan bilangan angka yang tepat, 40 hari, 60 hari, bukan bilangan bulan. Kalau bulan Islam ni kadang-kadang tak sempurna, ada 29. Ya, jadi apabila kita kata 40 hari memang betul-betul 40 hari. Kalau kita kata 60 hari bukan 2 bulan, bukan 2 bulan Hijriyah. Kadang-kadang 2 bulan Hijriyah ni 29 tak sampai 60. Jadi yang dikehendaki di sini 60 hari tepat. Berarti kalau lebih 60 hari darah masih keluar juga, maka itu istihadah. Kita akan kenakan perempuan itu mustahadah. Dan kita akan bezakan mana satu nifas dan mana satu istihadah. Begitu juga haid, paling kurang sehari semalam, 24 jam. Baik, jelas. Kalau kebiasaan wanita berbeza, ya. Kebiasaan haid berbeza mengikut wanita. Ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, ada yang 6 hari. Baik. Dan haid paling banyak 15 hari sahaja. Kalau keluar juga darah lebih 15 hari, perempuan itu namanya mustahadah.
Lepas tu mana satu darah haid, mana satu darah istihadah, kita kena tentukan. Bukan yang 15, lebih 15 itu istihadah, yang dalam 15 itu haid. Ini hukum salah, tidak tepat. Mula-mula sekali kita kata perempuan ni mustahadah. Mana darah istihadah? Cuba jelaskan. Itu kita perlu kepada kaedah. Kita nak jelaskan mana satu haid, mana satu istihadah. Baik, kaedahnya amat panjang. Tak cukup masa kalau baca di sini. Kalau baca separuh nanti kelang kabut. Jadi berterabur kan. Baik, jadi perlu kepada masa yang lain untuk kita perhalusi dan mendalami dalam haid nifas. Baik, malam ini iaitu perkara-perkara yang haram atas mereka yang sedang haid dan sedang nifas. Baik, yahrumu bil haidhi wan nifasi 11, haram dengan sebab haid dan nifas ini ada 11. 11 perkara menjadi haram dengan sebab haid dan nifas. Sebab ya ketika darah tu masih mengalir lah, cek, jadi kapas tu masih ada darah, ataupun setengah perempuan tak perlu cek, dia tahu dah darah tu ada. Sebab sudah biasa. Baik, yang pertama sekali seperti biasa iaitu as-salah, sembahyang. Sama ada sembahyang itu fardu ataupun sembahyang sunat, haram. Seperti mana kita dah bincangkan perkara-perkara yang haram bagi orang junub. Ya, bagi orang junub solat haram juga. Begitu juga orang-orang yang haid dan nifas, solat pun haram. Fardu ataupun sunat, dan seperti solat pun haram. Dia bukan solat, tapi seperti solat. Ada 4. Iaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan khutbah, dan salat jenazah. 4 ini haram. Walaupun dia nak kata bukan semayang, tapi ulama bangsakan dia ni seperti semayang. Dia bangsakan dia seperti semayang. Sebab apa? Sebab 4 perkara ni ada sebahagian rukun solat. Kalau kita tengok pada sujud syukur, ada sujud, ya, ada bagi salam. Sujud tilawah pun ada sujud, ada duduk. Dan begitu juga khutbah Jumaat, apa rukun sembahyang kat situ? Berdiri, ya. Dan begitu juga solat jenazah, apa rukun sembahyang? Ada berdiri, bagi salam. Jadi keempat-empat ini haram juga dilakukan walaupun dia bukan solat. Dia bukan solat, tapi seperti solat hukumnya. Dan dinamakan seperti solat disebabkan ada beberapa rukun solat di dalam 4 itu. Baik. Ini pertama jelas. Dan yang kedua haram juga, iaitu at-tawaf. Ya, melaksanakan ibadah tawaf haram. Sama ada tawaf itu wajib, ataupun tawaf wajib seperti tawaf wada', ataupun tawaf itu tawaf sunat seperti tawaf qudum, ataupun tawaf itu tawaf fardu seperti tawaf ifadah. Baik. Dan yang ketiga, wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf pun sudah diperjelaskan di kuliah-kuliah yang lalu, iaitu haram ke atas orang junub. Kita boleh semak balik, banyak perincian di situ, ya, dan banyak quyud dan syarat-syarat. Wa massul mushafi, ya, wa massul mushaf iaitu menyentuh mushaf. Sentuh mushaf itu haram dengan mana-mana bahagian badan, dengan tangan, dengan siku, dengan bahu, dengan, ya, mana-mana bahagian badan. Kalau tersentuh mushaf, ya, dia sentuh mushaf dengan sengaja, haram. Ya, sama ada yang dia sentuh itu kulit mushaf ataupun yang dia sentuh itu kertas yang ada di dalam mushaf, sama ada yang dia sentuh itu bahagian yang ada tulisan ataupun bahagian yang kosong daripada tulisan. Ataupun yang dia sentuh itu kertas-kertas yang ada di awal mushaf, hanya tulisan daripada penerbit ataupun pencetak, itu pun haram, tak boleh disentuh juga. Dan yang lagi unik haram, sentuh apa dia? Sentuh, kadang-kadang kat mushaf tu ada tali, ya. Ini tak tali. Contoh, mushaf kadang-kadang ada tali kat situ. Tali yang panjang, petanda tu haram juga sentuh. Semua tu haram sentuh, ya. Baik, jelas. Kemudian ulama kata sentuh yang haram ini, ya, walaupun berlapik, ya, sentuh yang haram walaupun berlapik. Cuma lapik itu lapik yang nipis. Macam selai kain, ni kira nipis ni. Kalau kita sentuh,
Ya, ini haram ya, sebab kain ini nipis. Nak tebal jadikanlah 2-3 helai, biar tebal sikit. Ataupun jadikan macam ni tebal sikit, nak sentuh boleh lah. Sebab kadang-kadang orang baca Quran tak ada wuduk, dia buat apa? Dia ambil ujung baju dia ni, dia selak mushaf. Tak boleh ya, sentuh walaupun tak sentuh guna kulit, tapi sentuh guna baju ini nipis. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Hukum dia haram, ulama kata. Jadi sentuh itu haram walaupun ada lapik. Bila tidak haram, kalau sentuh itu berlapik yang tebal. Agak-agak tebal tu, insya-Allah lah boleh. Baik, seterusnya yang keempat, wahamluhu. Jadi betapa agungnya Quran tak boleh disentuh langsung, walaupun berlapik pun tak boleh. Pergi ambil wuduk dulu, baru sentuh mushaf. Ya, tingginya darjat mushaf ini sebab semua terkandung kalamullah, di mana terjalannya syariat Islam ini daripada Al-Quran yang disyarahkan oleh sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba kita nak pegang tanpa ada wuduk. Seolah-olah kita memperemehkan kalamullah. Jadi untuk kita nak jauh daripada itu, kita jangan sentuh melainkan ada wuduk. Dan yang keempat haram juga, iaitu wahamluhu, menanggung Al-Quran pun haram walaupun tak sentuh. Kadang-kadang ada orang anggap menanggung Quran ni haram kalau ada sentuhan lah, kalau tak sentuh tak haram. Macam ni haram lah sebab dia bersentuh. Kita kata tidak, haram menanggung Quran, iaitu bawa Al-Quran walaupun tak ada sentuhan. Contoh Quran kecil kita letak di dalam poket. Kita berjalan, dalam poket kita ada Quran kecil, tiba-tiba terbatal wudu. Quran kecil dalam poket ni sila keluarkan bagi kawan. Suruh kawan ambil. Dah kalau tak ada orang, dia seorang jalan kat tengah-tengah hutan. Tak apa, boleh keluarkan, tak sangkut kat pokok ke kat mana ke. Lepas tu pergi ambil wuduk, kalau tak ada wuduk tayamum baru pegang balik. Tak boleh, tak boleh. Kata saya tak sentuh, tak apa, biarlah dalam poket. Itu awak menanggung. Tanggung pun tak boleh. Ataupun dia berselit dekat serban dia, ada mushaf kecil, letak atas kepala dia, semua itu haram belaka. Ataupun letak contoh macam ni, dibawa macam ni, tak boleh walaupun tak ada sentuhan, sebab ini membawa Quran haram walaupun tidak bersentuh dengan Al-Quran. Biar Al-Quran ni disentuh dan dibawa oleh mereka-mereka yang suci sahaja. Baik. Dan hari itu pada kuliah yang lepas pernah Al-Faqir sebut tentang sentuh Al-Quran ni, bukan Quran macam ni sahaja yang haram sentuh. Yang haram sentuh ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis di papan hitam ataupun papan putih pun haram sentuh juga. Kadang-kadang di sekolah, di madrasah ditulis, kita nak mula belajar Al-Fatihah, maka ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran tu. Itu ayat Quran tu. Jadi siapa-siapa yang tidak berwuduk, tak boleh dia sentuh. Ni maka je pun kalau sentuh tu hilang. Walaupun sentuh tu hilang, dia sentuh juga. Ke dia nak sentuh tu hilang baru dia sentuh? Tak ada. Dia akan sentuh dulu dakwat tu. Jadi haram. Tak boleh. Dia kena ada Quran. Wuduk. Tulis pula Alhamdulillah. Dia tulis dalam keadaan tak berwuduk, tak apa. Sebab dia tak sentuh. Tapi kalau sentuh, tak boleh. Hukum dia haram. Jadi yang haram sentuh ini Quran seperti biasa, ataupun ayat Quran itu sendiri yang ada di luar mushaf. Ada kat papan hitam, kadang-kadang tulis kat kayu, kat mana-mana tulis. Itu pun haram sentuh. Itu pun haram sentuh. Tapi ulama kata haram sentuh ayat suci Quran yang di luar mushaf, yang ada kat papan, yang ada kat mana, itu haram sentuh bila ada situasi tertentu. Apabila ditulis dengan niat untuk belajar ataupun membaca. Tulis kat sekolah tu Bismillah, ni untuk apa ni? Memang betul kita nak baca, nak belajar. Jadi tulisan ayat Quran dengan niat penulis itu untuk dibaca ataupun untuk dipelajari, ayat suci macam ni kalau tak ada wuduk haram sentuh.
Tapi kalau ayat suci yang di luar mushaf, ditulis ayat Quran juga di mana-mana tempat pun, tapi bukan dengan tujuan nak dipelajari, bukan dengan tujuan nak dibaca, tapi dengan tujuan apa? Dia tulis tu dengan tujuan nak ambil berkat. Ataupun dia tulis tu tak niat apa-apa. Jadi contoh, kita ambil contoh, kadang-kadang apa ni, bukan kadang-kadang, banyak kat masjid dia ada ayat di dinding masjid tu, ataupun surau, ataupun kat kereta dia lekatkan apa ni, kan, ayat kursi tu, ayat Quran tu, ayat kursi tu, ayat kursi. Kadang lekat surah Ikhlas, ataupun dalam kereta tu memang ada kat cermin depan itu dia ada apa, kad, kat situ ada surah Ikhlas, Mu'awwizatain, apa semua tu. Itu apa hukum sentuh? Hukum sentuh tak haram. Sebab apa? Sebab benda ayat-ayat itu ditulis bukan untuk dibaca ataupun untuk dipelajari. Bahkan ditulis untuk manusia mengambil keberkatan. Beli benda tu lekat kat cermin kereta ke, lekat kat rumah ke, lekat kat mana-mana. Buat kat masjid ke, ukiran ayat Quran kat masjid tu, mereka ukir bukan sebab masuk masjid kena baca memang ni buat untuk dibaca ataupun dipelajari. Tak ada. Bahkan lekat sana lekat sini ayat Quran dengan niat yang semoga tempat ni diberkati dan dirahmati Allah dengan sebab ada ayat suci Al-Quran itu sahaja. Jadi yang dalam kereta, yang tampal di cermin kereta, yang kat masjid, yang kat surau, yang tempek, itu semua tak haram. Dalam frame kat rumah, itu semua tak haram kita sentuh. Tak haram. Sebab apa? Sebab ayat-ayat Quran itu di luar mushaf dan ditulis bukan dengan tujuan untuk dibaca ataupun untuk dipelajari. Adapun kalau dalam mushaf tak ada perbincangan kat situ. Memang ditulis untuk dibaca dah. Tak akan ditulis untuk nak barakah je. Buka Quran, ya Allah barakah, alhamdulillah, tutup balik. Tak balik Quran, tak adanya. Memang dalam Quran ni tak ada perbincangan. Baik. Kecuali yang mana kita tahu kalau Al-Quran itu mengandungi tafsir, boleh sentuh boleh sentuh dan boleh menanggung. Kalau Quran itu ada tafsir, maksud tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, bolehkah kita sentuh? Ya, boleh. Dengan syarat tafsir itu lebih daripada ayat suci Al-Quran. Dan kebanyakan tafsir lebih. Sebab tafsir ini dia mensyarah dan mengupas ayat-ayat Al-Quran. Sudah tentulah lebih. Baik. Kalau nak bawa tafsir, bawa macam mana pun tak ada masalah nak bawa macam ni nak sentuh saja. Kalau kita bawa dengan syarat tafsir lebih banyak lah. Kalau tafsir tu sikit daripada ayat Quran, tu tafsir apa tu? Macam tak ada. Kalau adalah tafsir tu lebih sikit daripada ayat Quran, dia tafsir apa sebenarnya? Sebab tak ada pun dalam sejarah. Ni kalau ada. Ataupun tafsir tu sama dengan ayat Quran, sama dari segi huruf dia, maka haram sentuh. Tapi kebiasaan semua tafsir, ayat tulisan tafsir tu lebih daripada ayat suci Al-Quran, maka boleh membawa. Sentuh boleh tak? Memang boleh sentuh. Sentuh boleh. Nak sentuh cara macam mana pun tak apa. Cuma ulama kata kalau kita sentuh, lihat di tempat letak tangan kita. Dia bukan sentuh macam ni. Kalau macam ni okey lah. Kita kata jumlah semuanya tafsir lebih banyak. Tapi contoh dia buka mushaf, dia sentuh kat muka tu. Jadi dia sentuh situ. Jadi kita nak kata macam mana? Tengok kepada tempat kita letak tangan. Okey. Cuba angkat, tengok mana lebih banyak ayat Quran ke tafsir lebih banyak kat tempat tu. Bukan semuka tu, tidak. Dia kat tempat kita letak tangan tu. Tengok. Tafsir banyak lagi sebab kita pegang 2 ayat. Tafsir ada lebih kurang 4 baris, 5 baris, 6 baris. Okey, boleh. Tu kalau sentuh macam ni ataupun sentuh macam ni. Tapi kalau kita sentuh macam ni, kira semua je lah. Yang penting ayat Quran sedikit daripada tafsir. Dan tafsir menurut sejarah, ulama kemukakan tafsir yang paling pendek dan paling ringkas tu tafsir Jalalain.
Tafsir Jalalain ni paling pendek, paling ringkas. Sebab ulama kata huruf tafsir tu, tulisan tafsir tu lebih daripada ayat Quran 2 huruf. dua huruf. Kalau tafsir lain beratus, mungkin beribu. Tak, ini tafsir Jalalain ni kalau kita kira balik ayat Quran, contoh kita kata ya, ayat Quran ada 300,000 huruf. 300,000 huruf, contoh kita kata. Tafsir dia lebih, mungkin 400,000 ataupun 500,000 contohnya. Tapi tafsir Jalalain kalau kita kira ayat Quran 300,000, tafsir Jalalain 300 ya 2 300,000 2 huruf. Tu tafsir Jalalain. Boleh pegang? Tak boleh lah, sebab tafsir masih lagi lebih daripada ayat suci Al-Quran. Baik. Dan seterusnya perkara yang haram atas orang junub juga, apa dia? Hilang. Wal-lubthu fil masjid, iaitu berhenti seketika di dalam masjid. Orang-orang perempuan yang haid dan nifas haram berhenti seketika dalam masjid. Apa maksud berhenti seketika dalam masjid? Dia masuk masjid ataupun tepi masjid tu, kaki lima masjid tu. Contoh kat luar tu kan tangga, kat situ ada kaki lima. Itu benda haram tu. Itu pun haram ya. Bukan dewan utama solat saja haram, tidak. Hatta kaki lima orang kata tu haram juga. Okey, kalau dia masuk kat tempat situ dan sudah berlalu qadar subhanallah. Subhanallah. Dia masuk subhanallah, dia keluar balik. Haram perbuatan. Tapi kalau dia masuk tak sempat subhanallah sebab waktu saat tu pendek sangat, lepas tu dia keluar, tak apa. Tak haram lagi. Tapi yang kata haram ni masuk masjid. Haram ya, masuk masjid itu haram apabila dia sudah pun duduk di dalam masjid itu selama kadar subhanallah. Kita kalau nak sebut subhanallah ni sesaat je. Subhanallah, sesaat. Ya, duduk dalam masjid sesaat haram, tak boleh. Atas apa tujuan pun tak boleh masuk masjid kalau ada haid dan nifas. Kadang-kadang ada orang nak berkahwin, perempuan nak berkahwin tapi datang bulan. Datang bulan ni pasal kita sebutlah sebab banyak dah dipersoalkan. Jadi perkahwin datang bulan, yang lelaki tu tak boleh masuk masjid, yang perempuan tak boleh masuk masjid. Tak boleh masuk dewan utama dan tak boleh duduk di kaki lima masjid, tak boleh. Lepas duduk kan, duduk dalam kereta kat luar. Jangan dia pergi letak atas rumput tu, tak payah. Ya, letak duduk kat dalam kereta tu diperhiaskan, okey je. Takut tak sah nikah, tak perlu. Ya, untuk nak sah nikah perempuan tak perlu hadir pun ikut hukum syarak. Kalau perempuan tak hadir masih sah nikah. Perempuan duduk kat London, lelaki kat Malaysia. Lelaki jumpa dengan pak dia kat Malaysia ni. Saya menikah mana perempuan kat London. Oh, tengah belajar tak balik lagi. Macam mana nikah kita sah? Kata sah, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Perempuan kalau tak hadir dalam majlis nikah, sah nikah 100% tanpa ada ragu. Baik. Baik, wal lubthu fil masjid. Begitu juga tak boleh dengar kuliah, tak boleh dengar semua, tak boleh. Baik nak dengar kuliah, dengar pada luar ataupun di rumah. Baik, wal lubthu fil masjid, dan seterusnya masjid dia kalau surau tak ada masalah. Sebab antara perbezaan yang tempat di Hadramaut di sana di Tarim ada surau-surau perempuan. Dia tak campur lelaki. Ada surau yang khusus untuk perempuan. Sembahyang tarawih kat situ, dia buat tahlil dia kat situ, dia buat maulid kat situ, dia semua buat kat situ. Surau perempuan. Sebab apa? Perempuan nak pergi tu bila-bila masa boleh. Yang haid boleh masuk, semua boleh masuk. Tak ada masalah. Ya, lelaki dia ada tempat sendiri. Lelaki dia tempat sendiri, perempuan ada tempat sendiri. Baik. Wal lubthu bil masjid, masjid ataupun musalla tidak haram kalau perempuan masuk. Wa qira', dan seterusnya wa qira'atul Quran biqasdil qira'ah, iaitu membaca Al-Quran, menyebut ayat suci Quran tapi dengan niat baca Quran, itu yang haram ya. Perempuan haid dan nifas, ya, apa hukum baca Quran? Hukum baca Quran haram.
Melainkan dia ketika membaca Quran tu, tujuan dia bukan untuk baca Quran itu sebagai ibadah ataupun rutin harian ataupun sebab dituntut, tidak. Tujuan dia lain. Kalau tujuan dia lain, tak apa. Antaranya apa? Dia baca Quran, dia sebut ayat Quran itu, tapi tujuan dia berdoa. Nak naik kereta, buka pintu kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma haram awahid. Tak. Itu dikecualikan. Dia baca ayat Quran, tapi dia baca tu tujuan dia nak berdoa. Tapi doa ni orang kata dalam bentuk ayat suci Quran. Boleh, tak ada masalah. Yang kedua yang boleh, dia baca ayat suci Quran tu tujuan dia nak menegur orang. Dia perempuan ustazah contohnya, ada anak murid baca Quran, baca ada yang salah. Kata, salah tu. Anak murid kata, baca lagi. Dia buat lagi kesilapan tu. Dia tak boleh, apa ni, tak jelas kesilapan tu melainkan dengan tegur. Kata, salah. Bacaan dia macam ni. Qul huwallahu ahad. Dia ustazah tu tegur. Jadi ustazah tu baca ayat Quran, orang perempuan tu baca ayat Quran, bukan dia baca tu sebab nak buat sebagai ibadah ataupun nak baca sebab dituntut baca Quran. Tak. Dia keluar ayat tu daripada mulut dia sebab nak tegur. Tak apa. Ni nombor 2. Nombor 3. Dia baca keluar ayat Al-Quran daripada mulut dia sebab wirid. Ya, zikir-zikir selepas salat yang ada dalam Ratibul Haddad, ada dalam Wirdul Latif, dalam Wirdul Imam Nawawi, ada dalam Hizbul Bahari. Banyak semua ada ayat Quran. Bila dia baca hizib tu, ustaz mula-mula Wirdul Latif, qul huwallahu ahad Allahu samad. Tak boleh, aku haid nifas. Tak boleh. Boleh. Itu wirid. Awak baca ayat-ayat tu bukan sebab itu sebagai Quran dan secara khusus dituntut untuk baca Quran. Tidak. Kita baca wirid. Walaupun lafaz wirid tu termasuk ayat Al-Quran, boleh, tak ada masalah. Baca wirid. Daripada wirid, contoh doa tadi, subhanalladzi, ataupun doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur, Nabi baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Itu doa, antara doa sebelum tidur. Itu boleh, tak ada masalah. Yang penting doa dengan lafaz Quran pun tak apa. Yang berapa tadi? Mushaf. Tak, apa ni yang dikecualikan tadi? Doa untuk menegur wirid. Doa untuk menegur wirid. Dan yang keempat, kita baca ayat suci Quran dengan tujuan nak buat jadi perlindungan. Jadi orang kata benteng daripada gangguan makhluk halus. Baca ayat kursi. Pergi masuk hutan, masuk rumah, gelak-gelak, Allahu la ilaha illallah. Dia period. Boleh, tak ada masalah. Itu orang kata baca memanglah dia termasuk dalam doa. Tapi ulama sebut juga baca dengan tujuan nak tahaffuz, iaitu berjaga dan buat jadi pendinding daripada gangguan syaitan ataupun gangguan manusia. Ada ayat-ayat yang kita baca selamat daripada keburukan manusia. Baca saja ayat tu boleh, sebab itu sebagai pendinding. Tujuannya pendinding, bukan dia baca ayat ketika tu sebab dia Quran, okey nak pahala. Tak, bukan. Dia bukan tujuan macam tu. Dia baca sebab nak jadi pendinding. Dan yang kelima ini susah orang nak buat. Ya, susah nak buat. Iaitu baca Quran dengan niat zikir. Ini paling susah. Walaupun disebut dalam kitab ni paling susah nak buat. Baca Quran dengan niat zikir. Baca Quran, niat zikir. Zikir tu apa dia? Zikir tu apa sebenarnya? Zikir tu adalah perkataan-perkataan, ya, yang kita susun dan kita sebut tujuannya untuk puji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi payah. Kalau dia baca Quran dengan niat zikir, payah. Sebab mungkin dia akan baca satu ayat, dua ayat, dia akan hadir dalam kepala dia, oh ni niat zikir. Tapi dia masuk ketiga ayat keempat, mungkin dia akan lupa dah niat zikir tu sebab dia fokus kepada ayat Quran. Jadi susah. Siapa-siapa yang mengamalkan tabarakalladzi sebelum tidur, kalau period nifas tak payah amalkan dah.
Tak, saya nak baca ni sebab saya niat zikir. Niat zikir. Ini terror ni. Sebab tak ada orang mampu nak buat ni semua ayat. Setiap ayat kena ada niat zikir. Tabarakalladzi. Setiap ayat tu ingat mengagungkan Allah dan puji Allah. Mampu buat macam tu. Surah Tabarakalladzi berapa ayat? 30. Tak mampu nak buat, mungkin ayat pertama, kedua mungkin mampu. Masuk ketiga, dia fokus baca Quran dah. Dia ingat Quran dah, tengok Tabarakalladzi alladzi khalaqa. Dah lupa dah. Mana pengagungan terhadap Allah, mana puji-puji Allah dah hilang. Jadi payah ya. Walaupun disebut dalam Quran, disebut dalam kitab, siapa-siapa yang boleh baca Quran, satu Quran dia baca dengan niat zikir, tak haram. Tapi siapa boleh buat? Tak ada boleh buat. Baca sebuka pun nak zikir tak boleh buat. Ya. Jadi kalau yang boleh buat ni, hati dia sudah khusyuk kepada Allah SWT. Baca Quran boleh nangis, baca Quran, itu mungkin dia boleh sampai. Tapi kalau macam kita ni, minta maaf lah. Yang macam saya lah kan. Baik, seterusnya. Okey, baca Quran yang haram macam tadilah. Dikecualikan masalah yang 5 tadi, tak haram. Selain 5 tu haram. Haram baca Quran sebab dia baca Quran dengan niat. Itu sebagai tuntutan, sebagai orang Muslim, kena ya baca Quran, dituntut baca Quran. Itu haram. Syaratnya, dia orang Islam dan dia sudah pun mukallaf. Kalau budak kecil, biarkan je 5 tahun, 4 tahun, ya. Tapi mana ada period kan? Ya, betul. Ya. Tapi syaratnya nak haram, orang tu kena orang Islam, lepas tu dia mukallaf, akil balik mukallaf. Akil balik. Kalau tak balik lagi, period macam mana? Faham? Tapi ulama dah sebut macam tu. Dan syarat untuk haram juga, pertama orang Islam, kedua akil balik, akil ni berakal lah. Kalau orang gila baca dia macam mana pun, walaupun dia period tak haram. Nombor 4, dia baca yang haram tu apabila bacaan itu mendengarkan diri dia sendiri. Itu yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haram. Yang haram juga macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haram sebab dia dengar diri sendiri. Lepas tu yang tak haram macam mana? Yang tak haram macam ni. Siapa dengar? Tak ada orang dengar. Tapi saya tahu saya baca apa. Saya tahu saya baca apa. Saya baca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan tak dengar? Bacaan hanya menggerakkan lidah, itu tak haram. Satu, bacaan dalam hati lagi tak haram. Dia hafizah Quran, nak mengulang Quran dengan lidah haram. Dia duduk atas katil, dia mengulang Quran dalam hati dia. Bismillah. Mulut pula, hati. Contoh mulut. Lah hati dia. Ya, duk senyap, kawan dia tengok, oi, masya-Allah, ni dah jadi apa sebenarnya. Ya, orang period biasa steady, ni dia period tutup mata sejam. Sejam baru buka mata. Kejut kawan sebelah. Ya. Rupanya dia ulang Quran, boleh, tak ada masalah. Dalam hati ataupun dengan mulut, lidah, tapi tak dengar suara. Tapi dia tahulah dia baca apa. Lepas tu nanti kalau nak hantar saya makan kat ustazah, buat macam tu juga. Ustazah, saya tampar dengan ustazah. Ni buat terbiat ke apa ni? Ya? Mak macam mana? Ustazah tu mak faham lah, jangan tampar dia. Mesti period anak murid ni. Ya, mesti datang bulan. Jadi tak apa, awak rehat dulu. Tapi lepas seminggu awak kena turun kelas. Allahu Akbar. Macam mana pula? Ya, kalau tak sembah seminggu turun kelas. Jadi masalah. Dia buat macam mana? Terima je lah. Jangan terima. Mungkin lepas tu Allah kasih 2 hari naik kelas tu. Jadi nak katanya macam tu. Cuma kita nak bagi keringanan sikit lah pada budak-budak tahfiz. Yang perempuan, ada pandangan ulama yang kata perempuan period ni boleh baca Quran walaupun niat dia baca Quran. Siapa dia ulama tu? Imam Malik bin Anas. Ya, mazhab Imam Malik bin Anas rahimahullah, dan 4 lagi ulama daripada mazhab lain. Ada yang daripada mazhab Imam Syafi'i, ada daripada mazhab luar, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Dawud Al-Zahiri, ya, Imam Az-Zarkashi, tak silap.
Ada berapa 5 ataupun 4 ulama yang mengharuskan baca Quran bagi perempuan yang period. Ini senang ya untuk diambil bagi pelajar-pelajar tahfiz yang perempuan. Yang bukan tahfiz tak payahlah ya. Kita buat orang kata pandangan yang kuat je. Yang ringan-ringan ni pendapat-pendapat qaul-qaul ni bagi orang yang berhajat. Buat ya. Sebab kita rajin sebelum datang darah kena rajin baca Quran. Ini datang darah baru rajin baca Quran. Allah tak boleh baca Quran sebab period. Tapi sebelum datang darah tak dia baca Quran ya. Tak, jangan macam tu. Biar sebelum datang darah tu baca Quran. Baik. Dan seterusnya wasaum, haram. Haram berpuasa. Puasa apa? Puasa fardu dan sunat, dua-dua haram sekali. Cuma kalau fardu tu fardu iaitu ya, Ramadan kena ganti ya. Kena ganti. Baik, akan datang Ramadan insya-Allah lagi 15 hari lagi. Kita bulan nisfu Syaban. Ya 15 hari lagi insya-Allah. Ya. Jadi siapa-siapa perempuan yang period dia tak boleh puasa Ramadan. Bukan puasa tak boleh, niat puasa pun tak boleh ulama kata. Niat puasa tak boleh, dia tak boleh. Malam tu dia period. Ya. Besok Ramadan. Dia kata malam ni saya nak niat sebab takut-takut besok berhenti darah. Saya nak tidur. Takut-takut saya tak sempat sahur tak apa, jadi berpagi. Jadi alhamdulillah saya dah niat semalam. Kalau darah berhenti kira sahlah puasa saya. Kayak macam tu. Padahal darah tu masih mengalir, masih keluar. Bukan berhenti pun darah. Boleh ke macam tu? Takut-takut. Ya, alang-alang ada peluang ni kita ambil peluang niat. Kok besok dia berhenti mengejut ke macam mana, kira sah puasa kita. Haram tak boleh. Ya, sebab niat puasa adalah sebahagian daripada puasa. Seperti mana haramnya puasa, haramnya juga niat puasa. Sebab puasa tidak akan jadi sah melainkan dengan niat. Jadi niat tu sendiri jangan sekali-kali ya perempuan itu niat ketika darah tu masih mengalir. Darah masih mengalir tak boleh. Kalau darah tak mengalir tak apa. Contoh, dia lepas isyak dah berhenti darah, dia cek tak ada darah, dia pun sembahyang isyak. Padahal dia punya kebiasaan tak habis lagi, tak sampai seminggu lagi, baru 3 hari. Cek-cek tengok darah kering tak ada. Dia pun mandi sembahyang isyak. Dia sembahyang isyak tengok darah pun tak keluar lagi. Dia kata ya Allah bismillah alam kita niat puasa besok. Nawaitu shaum Ramadan. Ya. Sampai habis dia niat. Boleh tak niat macam tu? Sebab darah tak ada masa tu. Darah kering. Ya, boleh ke tak? Boleh. Boleh. Lepas tu nanti pukul 4 pagi darah datang balik. Batal balik. Puasa balik. Ya. Atau besok dah puasa setengah hari datang pula darah. Batal puasa. Kita nak jelaskan niat tu boleh ke tak? Niat tu. Jadi ketika darah berhenti boleh niat. Walaupun dia punya kebiasaan hari haid tak habis lagi sebab baru 3 hari, baru 4 hari. Dia kebiasaan dia seminggu. Walaupun macam tu, tapi ketika darah berhenti boleh dia niat ambil peluang. Tapi kalau darah mengalir tak boleh niat, haram. Niat pun tak boleh. Kata saya tak puasa lagi, saya niatnya pun tak boleh, haram. Melainkan dua keadaan. Nak jelaskan sebab Ramadan dah dekat. Ya, melainkan dua keadaan, darah mengalir boleh niat. Yang pertama, dia tahu kebiasaan darah dia akan berhenti sebelum fajar pagi esok. Contoh kebiasaan akan berhenti pada jam 5 pagi. Sebab dia kata darah haid saya cukup 7 hari pada jam 5 pagi sebelum fajar. Kalau perempuan macam ni, walaupun darah dia sedang mengalir, dia boleh niat. Sebab darah dia akan berhenti sebelum fajar menurut kebiasaan. Nombor 2 yang boleh perempuan niat ketika sedang mengalir darah haid, apabila cukup 15 hari sebelum fajar. Ya, tanya dia ni siapa boleh niat ni? Dia haram niat. Tak, dia kata darah masih mengalir dan saya niat, tapi darah saya akan cukup 15 hari sebelum pukul 5. Ya, pukul 5 sebelum fajar. Boleh. Dua situasi ni boleh.
Darah mengalir pun boleh niat dalam dua situasi. Tapi kalau darah tak mengalir, itu tak ada perbincangan, boleh niat, tak ada masalah. Ambil peluang, kot-kotlah darah tu tak datang dah, sah puasa satu hari Ramadan. Contoh kan. Okey, baik. Dan seterusnya, wa talaq pun haram. Talak ni haram atas laki, bukan atas perempuan. Ya. Laki kalau talak isteri dia ketika isteri dia sedang haid ataupun nifas, haram hukum. Ya, sebab dia dah lah menderita kena talak. Lepas tu ditambah derita lagi, panjangkan iddah pula. Orang perempuan kena talak dalam iddah ni panjang. Alah panjang seminggu je. Senang dia cakap panjang seminggu. Yang dia tu merasa, ya, seminggu macam setahun dia tunggu nak nikah balik. Contohnya kan. Jadi haram atas laki tu. Okey, baik, ulama kata wajib tak laki soal sebelum talak? Takut-takutkan talak ketika perempuan tu haid lah. Nahas jadi. Ya. Nak tanya boleh? Apa benda? Haid. Merau. Ya, tanya-tanya. Mana ada nak mesra kat tu? Tak ada. Ya. Jadi ulama kata tak wajib atas lelaki tanya perempuan sebelum talak. Tak wajib. Tanya tentang haid sebelum talak. Ya. Lepas tu kalau dia talak, tiba-tiba memang betul-betul perempuan tu haid, tak haram. Sebab ketika dia talak, dia tak tahu perempuan tu haid. Bila dia haram? Ketika talak, sebelum talak tu dia tahu perempuan tu haid. Lepas tu dia talak juga. Itu yang haram. Okey, baik. Dan seterusnya, wal mururu fil masjidi 'inda khawfit talwis. Sikit lagi, dua lagi. Wal mururu fil masjidi 'inda khawfit talwis, iaitu lalu di dalam masjid. Tadi dia kata masuk masjid duduk sementara haram. Yang ni pula dia kata lalu pun dah haram dah. Lalu ni apa dia? Apa beza dengan tadi? Beza ya, lalu ni dia masuk pintu A, dia keluar pintu B. Tu panggil lalu. Masuk pintu tu, dia lalu, dia tak berhenti ya, dia lalu, dia jalan. Dia keluar pintu ni, itu panggil lalu. Lalu lalang dia panggil. Lalu ni hukum dia haram ke tak? Haram, tapi bila? Apabila dia takut mengotorkan masjid dengan darah pirit dia. Untuk zaman sekarang rasa tak takut dah. Sebab dah ada hafazah, dah ada penjaga darah tu, pampers tu. Jadi dia masuk macam mana pun, dia lalu berpuluh kali pun tak haram. Sebab tak takut kotorkan masjid. Yang tadi yang kita bincang awal-awal tadi, haram masuk masjid tu, itu dia bukan lalu tau. Dia masuk masjid dan dia berhenti sementara. Itu yang menyebabkan haram tu. Yang ni lalu tak berhenti pun dia jalan kan. Dia kata saya tak berhenti. Ini perbahasan lain. Ya, kalau takut mengotorkan masjid, maka haram. Zaman sekarang mungkin tak ada dah. Sebab tak takut kotorkan masjid. Jadi boleh lalu. Boleh lalu. Cuma kalau tak ada hajat, makruh lalu. Ni sebab apa lalu kat sini? Sebab rumah saya kat situ. Okey, boleh pergi sana. Tak, sana banyak lelaki, saya malu. Saya lalu sini seorang-seorang. Okey, tak apa, ada hajat. Jadi tak haram dan tak makruh. Tapi kalau tak ada hajat, tiba je. Sebab apa lalu sini? Lalu sana ada. Kalau nak tengok masjid, lama nak tengok balik kampung. Ya Allah, cantik biasa. Tu saya lalu. Tu tak ada hajat, tak perlu benda tu. Tak perlu, lepas minggu suci masuk balik masjid tengok. Ya. Benda tak perlu kalau dia lalu juga, walaupun tak haram, sebab tak takut kotorkan masjid, tapi dia tanpa ada hajat. Tak perlu pun, tapi dia buat juga. Makruh hukumnya. Baik. Dan second last, wal istimta'u bima baina surrah wal rukbah, iaitu haram bagi perempuan yang haid dan nifas bercumbu-cumbu dengan lakinya, iaitu dengan suaminya, di batasan di antara pusat dan lutut. Pusat perempuan dan lutut perempuan. Di kawasan ini zon merah. Tak boleh laki dia sentuh kawasan itu, dan tak boleh dia sentuh laki dengan kawasan itu. Nak faham boleh sebab ada orang anggap mungkin ada tanggapan yang kata okey, haram, ini zon merah, pusat dan lutut. Laki haram sentuh. Yang perempuan nak sentuh laki dia dengan kawasan ni pun tak apa. Tak, bukan macam tu. Haram juga. Haram
Jadi kawasan zon merah ini menjadi haram apabila laki sentuh ataupun dia perempuan tu pergi kat suami, sentuh suami dengan kawasan ini. Itu haram juga, ya, haram. Okey, haram itu apabila sentuh tanpa berlapik, ya. Sentuh kulit dengan kulit. Kalau ada lapik tak haram. Ya. Kalau ada lapik tidak lapik, dia pakai kain. Sentuh kat situ, tak haram sebab ada pelapik. Walaupun bernafsu, walaupun bernafsu tak haram. Tidak haram sebab ada pelapik. Bila haramnya kata dalam kitab? Yang kitab ni haramnya kalau tak ada pelapik. Dia kata pula, Ustaz, saya kalau sentuh tak ada nafsu, tak ada, walaupun tak ada lapik. Ya, tengok betul-betul dia ni gila ke apa. Ya, kalau dia manusia biasa tak ada nak cakap macam tu. Ya, tak ada nak cakap macam tu. Jarang dengar orang cakap macam tu. Jadi haram walaupun sebab sentuh tanpa lapik itu haram. Walaupun dia konon-konon kata tak ada syahwat. Walaupun. Yang penting ingat kat situ je. Sentuh tanpa lapik yang haram. Sentuh berlapik ataupun hanya memandang di kawasan itu, tak mengapa, tidak haram walaupun bernafsu. Baik, jelas. Dan yang terakhir iaitu wat-taharah biniyati ta'abbudi. Yang terakhir sekali, bersuci dengan niat ibadah. Itu haram. Bersuci dengan niat ibadah. Okey, bersuci ni kalau kita semak balik dalam syariat, bersuci ni dia wuduk ataupun mandi. Dipanggil kalau tayamum tak pakai bersuci. Ya. Ataupun cuci najis, tak masuk dalam ni lah. Pasal masuk pak najis dalam ni. Jadi dua, kita lihat kepada dua. Bersuci iaitu mandi dan wuduk. Itu bersuci. Jadi perempuan yang haid dan nifas tak boleh bersuci dengan niat ibadah. Maksudnya boleh lah kalau bersuci dengan niat bukan ibadah. Ya boleh. Bagi contoh. Okey. Jadi bersuci dengan niat ibadah itu yang haram. Contoh apa dia? Mandi sunat hari Jumaat. Ya, ataupun mandi sunat. Mandi sunat ni haram lah ke atas perempuan yang haid nifas. Mandi sunat ni ulama bilang lebih kurang 30 jenis mandi sunat. Semua tu haram lah tu. Kecuali dua perempuan wanita haid nifas boleh mandi sunat. Dua ni dengan niat ibadah. Ni dikecualikan. Pertama, mandi sunat yang ada ketika kita buat haji. Nombor dua, mandi sunat air raya. Boleh. Lepas Ramadan raya, dah tengok period. Mandi raya tak ada masalah. Mandi sunat raya. Dikecualikan. Tu bukan ibadah. Betul itu ibadah. Tapi ini dikecualikan. Selain daripada mandi haji dan mandi raya, mandi sunat lain diharamkan. Sebab mandi dengan niat ibadah. Adapun mandi bukan dengan niat ibadah, tak apa. Mandi petang, mandi malam, mandi tengah hari, mandi pagi, ikut dia. Tak masalah nak bersihkan badannya. Itu bukan ibadah pun, harus. Itu harus. Okey, nombor dua apa lagi suci? Wuduk. Nombor dua, wuduk. Wuduk ni, siapa-siapa berwuduk memang dia jadi ibadah. Tak ada istilah wuduk bukan ibadah, tak ada. Itu sebab dia kata, Ustaz saya nak berwuduk tapi bukan niat ibadah. Tak jadi. Kalau dia kata saya nak mandi tapi bukan niat ibadah, boleh, mandi biasa. Tapi kalau wuduk dia kata saya nak berwuduk tapi bukan niat ibadah. Cuba buat macam mana? Okey, saya basuh kepala, saya basuh. Tapi apa dalam hati niat? Aku niat wuduk dengan Allah Ta'ala. Itu ibadah. Itu ibadah. Ni wuduk ni, siapa-siapa berwuduk memang confirm dia buat ibadah. Tak ada orang berwuduk dia nak alih wuduk ke selain ibadah, tak ada. Okey, wuduk tak jadi ibadah. Wuduk apa lagi? Itu sebab nak bagi tahu kat sini, sebab banyak yang tanya, ya, sebelum tidur nak berwuduk. Sebelum tidur nak berwuduk. Sebab dia selalu amalkan sebelum tidur berwuduk. Tiba-tiba datang period sebelum tidur tak berwuduk. Tak boleh. Sebab wuduk ni dengan niat ibadah. Tak, saya tak nak niat ibadah, saya nak biasa-biasa je. Apa contoh?
sahaja aku basuh muka kerana Allah Ta'ala. Tak apa, kalau niat tu bukan wuduk tu. Itu gambaran wuduk. Tak apa lah. Tapi itu bukan wuduk Itu bukan wuduk. Sahaja aku basuh muka kerana Allah Ta'ala, basuh tangan kerana Allah. Semua buat kerana Allah. Tafadhali. Silakan. Buat kerana Allah ikhlas. Dapat pahala banyak sikit. Tapi nak kata kat dia, awak kena tahu ini bukan wuduk syar'i. Itu gambaran saja. Oh tak, saya nak wuduk syar'i tapi bukan ibadat. Tak boleh. Tak boleh. Itu sebab kesimpulan dia, perempuan yang haid dengan nifas tak boleh wuduk. Dah kalau sebelum ni dah di wirid, tiba-tiba dia nak amalkan, tak boleh. Ya. Lepas tu macam mana nak gantikan dengan wuduk? Gantikan dengan zikir-zikir. Perempuan yang haid nifas, perbanyakkan zikrullah. Ya, sebab dia dalam keadaan orang kata apa? Bukan dalam keadaan suci. Ya, bukan senang dia dapat gangguan sebab dia dalam keadaan orang kata apa? Kotor. Keadaan dia tak kotor. Dalam keadaan itu syaitan senang nak dekat, jadi perbanyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah. Selawat atas Nabi, tak makruh. Ya, perbanyakkan itu. Ganti wuduk. Wuduk tak boleh buat. Wuduk minta maaf tak boleh buat. Ya, kalau nak buat wuduk, nak buat juga wuduk macam tadi. Dia kata sahaja aku basuh muka kerana Allah ataupun tak niat apa-apa. Ambil lah, tak ada masalah. Tapi itu bukan wuduk. Itu hanya gambaran sahaja. Macam tak ada faedah juga. Macam tak ada faedah. Baik, jadi kita dah selesai 11 perkara, kesemuanya haram atas perempuan yang sudah haid dan nifas. Dan pada malam ini ialah malam nisfu Sya'ban, malam pengampunan. Malam pengampunan. Jadi digalakkan macam kita dah buat amal tadi, masya-Allah. Dan malam ini ialah malam yang doa tidak akan ditolak seperti mana disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan malam ini juga malam pengampunan. Siapa-siapa minta ampun akan diampunkan oleh Allah. Start daripada maghrib tadi. Start daripada maghrib sampai sebelum fajar besok. Kalau hari-hari lain, offer pengampunan yang luas ni hanya datang 1/3 malam. 1/3 malam yang terakhir. Allah offer. Siapa-siapa nak minta ampun, aku ampunkan, nak rezeki aku bagi, nak. Tapi malam nisfu Sya'ban tidak, daripada awal maghrib lagi dah dapat offer dah. Siapa-siapa nak pengampunan, nak rezeki minta, nak rahmat minta, tak ada masalah. Tapi terkecuali ada beberapa orang yang tidak diampunkan Allah pada malam ini. Na'udzubillah, jangan kita termasuk dalam golongan tersebut. Yang pertama ialah golongan yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Golongan ni tak diampunkan. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Nanti dulu. Minta ampun daripada dosa derhaka dulu. Dosa derhaka tu selesaikan dulu, baru minta ampun. Kalau tak ada. Ya. Golongan yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, golongan yang bergaduh, musyahid, gaduh-gaduh. Apabila dia bergaduh ni, orang kata masam muka lah. Sama-sama sakitkan hati yang lain. Maka pada malam ini kalau masih lagi bergaduh, maka kena berdamai supaya dapat pengampunan malam ni, supaya dapat pengampunan. Yang ketiga, orang yang minum arak tak diampunkan oleh Allah kecuali dia bertaubat. Taubat daripada minum arak tu. Dan yang kelima, orang berzina, tak ada pengampunan malam ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia bertaubat daripada dosa zina dia. Okey, baik. Dan yang kelima ialah orang yang sengaja melondehkan pakaiannya dengan niat takabur dan riak, niat takabur dan tinggikan diri. Selalunya perempuan lah. Selalunya perempuan. Lelaki tak ada pun. Kalau ada, sama juga hukumnya. Tadi saja pakai baju labu-labu ni supaya orang tengok. Dia lebih semua dia lah. Orang lain tak ada. Orang semua singkat-singkat kan. Aku yang lebih. Dalam hati dia macam tu. Malam ni tak ada pengampunan untuk dia. Baik dia istighfar cepat-cepat. Tapi kalau pakai kain labuh, tak niat macam tu memang dituntut. Sebab perempuan sunat pakai kain labuh ni kadar sehasta. Sehasta labuh. Meleret kain ni. Kadar sehasta ni ulama kata kira daripada betis. Ada yang kata kira daripada tumit, ada yang kata kira daripada buku lali. Yang penting kadar sehasta. Jangan 2 hasta lah. Sehasta je. Cukup sehasta. Sehasta pun dah banyak benda ditarik belakang. Kena jaga-jagalah. Kalau jalan kat tempat kotor apa semua, angkatlah kan.
Baik. Nak kata benda tu sunnah. Labuhkan kain perempuan sunnah. Bukan makruh. Kecuali jangan ada niat khuyala, niat bangga-bangga dan tinggi diri. Ini golongan tak dapat pengampunan pada malam ini. Jadi insya-Allah semoga kita dijauh daripada golongan-golongan ini, dan kalau ada kita boleh bertaubat. Taubat daripada dosa itu ya. Barulah akan dapat pengampunan secara umumnya. Baik. Jadi insya-Allah setakat ini dulu untuk pengesian pada malam ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan inayah untuk kita amalkan dan menyampaikan kepada mereka yang tiada, insya-Allah. Kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna min al-qawli awfaraha min al-a'mali azkaha min al-adhani asfaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min ar-rizqi ajzalaha wa min al-'afiyati akmalaha wa min ad-dunya khayraha wa min al-akhirati na'imaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.